Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Ngah dalam Sirih Pinang bersama Pak Ngazan. Moga ada manfaat untuk kita dalam melayari dunia mengembala angin, iaitu dunia persilatan seni gayung, khususnya kepada permainan silat Melayu tradisi, silat pulut, aliran daripada utara dan juga pantai timur semenanjung tanah Melayu. Marilah kita sama-sama bersama dalam YouTube channel Sirih Pinang bersama Pak Ngazan. Matlamat kita dalam channel ini ialah untuk sama-sama kita berkongsi akal fikir dan alam rasa berkaitan dengan seni persilatan di tanah air. Harapnya apa yang kita bicarakan, apa yang kita bincangkan menjadi suatu buah akal yang menyeluruh, yang pelbagai, dari pelbagai sudut, berdasarkan pelbagai latar, aliran, perguruan, persatuan, negeri, budaya setempat, iklim, keadaan geografi dan sebagainya. Sebab seni persilatan Melayu terbina dari kepelbagaian itu. Dan kita akhirnya bersatu dalam satu wadah untuk kita sama-sama memperkuatkan, memperkasakan, mengemaskan barisan atau saf untuk mempertahankan kedaulatan agama, bangsa dan tanah air. Kepelbagaian ragam rasa kita, kemajmukan akal fikir kita sepatutnya menjadi suatu kekuatan kepada kita semua yang tidak terhingga, kerana kepelbagaian itu akan membibitkan kepekaan kita kepada pelbagai permasalahan, pelbagai ragam, dan dari situ natijahnya adalah penyatuan, bertimbang rasa, kesepakatan, saling terima menerima, saling tegur menegur. Moga matlamat kita sama-sama tercapai. Pertemuan kita yang pertama ini, molek rasanya kita mulakan dengan
pembicaraan berkaitan dengan seni. Kerana persilatan ini bermula dengan seni. Jadi seni yang Pak Ngah perkatakan ini adalah yang Pak Ngah pandang dari sudut pengalaman Pak Ngah, cita rasa, serba sedikit pengetahuan. Dan mungkin pentafsiran tentang seni ini berbeza dengan pihak lain atau individu lain, atau berbeza dengan penerbitan atau tulisan-tulisan di majalah, di jurnal atau sebagainya. Dan jika ada persamaan, anggaplah kita sama-sama sepakat, dan kalau ada perbezaan, maka itu adalah suatu kekuatan untuk kita lebih peka, lebih memahami, lebih menerima, dan lebih kita mengkaji betul atau salah pada penerimaan kita. Dan jika kita perlu perbetulkan pemahaman kita, kita perbetulkan. Dan jika kita hendak tolak, maka kita boleh tolak, dan tidak perlulah kita berbalah sesama sendiri tentang hal-hal perkara yang kecil-kecil. Jadi seni pada pandangan Pak Ngah, seni itu adalah sesuatu yang halus. Bila disebut seni, ianya halus. Contohnya, kalau kita belajar di sekolah mata pelajaran sains zaman tahun 80-an dahulu, dia sebut makhluk seni. Sekarang ni mikroorganismal. Jadi makhluk seni itu makhluk halus, makhluk yang kita tak nampak dengan mata kasar kita, tapi kita boleh nampak dengan menggunakan alatnya yang dicipta khusus lah. Contohnya apa? Mikroskop dan sebagainya. Okey, itu makhluk seni, makhluk halus. Makhluk jin juga dikatakan makhluk halus. Tapi bolehkah kita lihat makhluk jin dengan menggunakan mikroskop? Itu kita kena kaji lah. Okey. Dan jin itu, kalau dalam kita lihat dalam filem dan sebagainya, jin tu makhluknya besar. Tapi kenapa di luar filem kita kata jin tu makhluk halus? Jadi kita kaji. Tapi perbicaraan kita hari ini bukanlah berkaitan dengan mikroorganisma ataupun jin. Perbicaraan kita hari ini lebih kepada seni dalam persilatan. Jadi seni itu adalah perkara yang halus. Untuk mencapai perkara yang halus itu, kita perlukan kematangan. Untuk mencapai kematangan, kita perlu bergiat dalam bidang berkenaan dalam masa yang lama. Okey, bila kita dah bergiat lama dalam satu-satu bidang, maka kita akan capai kematangan. Dan bila kita capai kematangan, kita akan dapat satu rasa. Dan rasa itu membawa kepada kehalusan atau kualiti atau penterjemahan karya seni kita itu. Okey. Kita buat satu contoh. Satu contoh, apabila kita mula-mula belajar memasak. Kita mula masak. Okey, kita goreng mi. Jadi, peringkat awalnya, macam-macam rasa yang kita sendiri pun tak mampu nak telan. Ada terlalu masin, ada terlalu tawar, ada terlalu pedas. Dan jika kita tidak mengaku kalah, kita buat dan buat lagi, cuba dan cuba lagi, belajar dan belajar lagi. Lama kita dapat satu kematangan, satu pengalaman. Pengalaman itu mematangkan kita, dan kita menghasilkan sesuatu yang indah, yang lazat, yang enak, yang menarik perhatian orang lain untuk bersama menikmati mi goreng itu. Jadi mi goreng itu sebenarnya bolehlah kita contohkan sebagai satu karya seni. Karya seni. Kita mempersembahkan adunan mi dengan ragam rasa rencahnya, dan ianya menyukakan orang lain, menarik orang lain, menggembirakan orang lain. Jadi Pak Ngah mentafsirkan seni itu adalah satu pencapaian, satu kematangan, peringkat demi peringkat, untuk kita menzahirkan apa yang kita fikirkan, apa yang kita rasakan, kita zahirkan kepada khalayak, dan sudah tentunya lah ianya bermesej. Kita nak menyampaikan mesej kita kepada khalayak.
dengan menggunakan seni. Okey. Pelbagai bidang seni. Kita kalau contoh mi goreng tadi, matlamat utama kita memasak mi goreng itu, matlamat utamanya adalah untuk membekalkan nutrien pada tubuh badan. Dan nutrien tu hendak dimasukkan dalam tubuh badan, diserap melalui pencernaan sebagainya, tapi mesti melalui lidah, melalui rasa, melalui mata. Jadi kalau masakan kita tu tiada rasa, maksudnya tiada nilai seni. Masakan kita itu tidak menarik, dilihat dengan mata pun hambar, tidak menyelerakan, maka keinginan untuk makan itu tiada. Jadi matlamat membekalkan nutrien pada tubuh tu tidak tercapai. Itulah contohnya. Ataupun jika kita nak menyampaikan mesej kepada masyarakat, kita boleh menulis, menaip, dan kita tulis dengan ayat yang formal. Adakah orang akan membaca sampai 10 line muka surat? Biasanya orang tak akan baca. Jadi macam mana kita nak sampaikan mesej itu dan orang suka membaca, sanggup membaca dan sebagainya, atau sanggup memahami? Caranya, mesej itu kita boleh sampaikan dengan menggunakan media-media seperti sajak, puisi, lirik dalam lagu dan sebagainya. Dan orang akan berulang kali dengar, dan akhirnya apa yang kita nak sampaikan tu, mesej itu akan terserap dalam jiwa raga mereka. Begitulah tujuan seni itu hendak diperturunkan. Tujuan mesej itu hendak diperturunkan. Tujuan mesej itu, cara mesej itu hendak diperturunkan. Caranya adalah menggunakan medium seni. Kita tengok doktor yang mengkaji dan menemui satu penemuan baru tentang, contohnya, kaedah merawat satu jenis penyakit. Dan jika dia tidak pandai menerangkan, dia tidak boleh membawa khalayak untuk memahami apa yang dia temui, maka penemuannya itu tidak boleh dimanfaatkan kepada masyarakat, sebab masyarakat tidak boleh memahami. Maka dia kena memiliki seni untuk menerangkan. Dia kena menggunakan carta, menggunakan lakaran, menggunakan keindahan berbahasa dan sebagainya. Jadi sebenarnya seni itu luas, dan setiap penyampaian mesej kalau nak berjaya mesti menggunakan medium seni. Okey. Jadi dalam persilatan pun sama. Seni dalam persilatan